Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 27 Februari bersama saya Marsal Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Tun Dr. Mahathir menghadap Yang di-Pertuan Agong. Arab Saudi gantung kemasukan jemaah umrah ke Mekah dan Madinah. Salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pagi tadi. Ia dipercayai bagi menyelesaikan krisis politik yang melanda negara memasuki hari kelima hari ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Syahira Izzati Yaakob langsung dari Istana Negara. Baik Syira, boleh ulas apa yang berlaku di sana? Baik, terima kasih rakan setugas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad direkodkan tiba di perkarangan Istana Negara pada jam 10.55 pagi tadi bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan beliau meninggalkan perkarangan istana ini sekitar jam 12 tengah hari, iaitu kira-kira sejam setelah pertemuan diadakan. Kami sebagai pengamal media masih lagi berkampung di luar pintu istana, pintu utama dan juga pintu 2 istana bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini krisis politik yang sedang melanda negara. Rakyat Malaysia kini menanti dengan penuh debaran apa yang akan berlaku dan masih lagi berteka-teki mengenai 3 kemungkinan yang akan berlaku, iaitu sama ada Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri, kita akan bertukar Perdana Menteri ataupun membubarkan Parlimen untuk mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15. Baiklah, keterampilan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah sebagai Ketua Utama Negara Malaysia dan juga payung negara menjadi kunci utama untuk meleraikan konflik politik yang sedang melanda negara. Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan pada 24 Februari lalu sebagai Perdana Menteri dan pengerusi Parti Bersatu Malaysia Bersatu menggoncangkan kepimpinan dan juga pentadbiran negara. Peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong yang kemudian memilih beliau ataupun melantik beliau sebagai Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri sementara. Baiklah, untuk pengetahuan, peletakan jawatan Perdana Menteri juga membawa maksud peletakan jawatan seluruh anggota Kabinet Malaysia. Kemarin di perkarangan Istana Negara, Al-Sultan Abdullah bertitah baginda akan melaksanakan tanggungjawab baginda bagi mencari penyelesaian terbaik dalam menangani perkembangan politik semasa negara. Tindakan yang diambil baginda dengan menemu bual seramai 221 ahli parlimen tidak termasuk Tun Dr. Mahathir pada 25 dan 26 Februari bagi mendapat maklum balas serta pendapat setiap anggota Dewan Rakyat antaranya mengenai situasi politik negara. Peranan penting Yang di-Pertuan Agong dapat dilihat dengan lebih mudah dalam keadaan seperti ini kerana sesuai dengan peranan baginda sebagai pengimbang kepada pelaksanaan sistem demokrasi negara. Takhta Yang di-Pertuan Agong yang seringkali dianggap segelintir masyarakat hanya sekadar simbol, hari ini terbukti dalam memainkan peranan sebagai pengimbang yang bijaksana kepada kestabilan keadaan politik negara. Baik, pendekatan yang diambil oleh Al-Sultan Abdullah menjadi satu titik sejarah kepada negara dengan mengambil pendirian tentang beberapa perkara yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, jika kita mengimbas kembali perutusan khas Tun Dr. Mahathir semalam, beliau telah menyatakan mahu membentuk pentadbiran yang tidak memihak kepada mana-mana parti tetapi menyatakan hasrat yang hanya dapat direalisasikan sekiranya mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Di pihak Pakatan Harapan PH pula, mereka telah mencalonkan Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Adakah keputusannya selepas Yang di-Pertuan Agong menemu ramai 221 ahli parlimen, sama ada majoriti ahli parlimen masih menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir atau mohon supaya Perdana Menteri bertukar atau meminta parlimen dibubarkan? Jawapannya hanya dapat diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri yang akan membuat keputusan bijak demi kepentingan negara Malaysia. Sudah pastinya ramai yang beranggapan jika pilihan raya
umum ke-15 diadakan sekarang banyak menghadapi banyak masalah dari segi persiapan dan juga ia bakal melibatkan kos yang cukup tinggi. Krisis politik negara hanya dapat ditangani dengan kuasa budi bicara dan juga kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong kini yang akan membuat keputusannya. Baiklah, dengan itu sekian sahaja laporan saya dari Istana Negara. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Kita kembali ke Sri Pentas, silakan. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir meluangkan masa kira-kira 2 jam di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Beliau kemudian meninggalkan bangunan Perdana Putra jam 10.30 pagi. Tun Dr. Mahathir dilihat mengangkat tangan sambil tersenyum kepada petugas media sebelum bergerak ke Istana Negara. Perdana Menteri dijangka mengumumkan pakej ransangan ekonomi 2020 di Putrajaya jam 4 petang ini. Pakej itu bertujuan untuk merangsang ekonomi Malaysia dan mengurangkan sebarang kesan buruk yang timbul berikutan penularan virus COVID-19 dan ketidaktentuan yang lain. Sementara itu, petugas media di hadapan bangunan Perdana Putra hari ini disambut dengan pemberian coklat daripada isteri Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kenderaan yang membawa Tun Siti Hasmah sempat berhenti di pintu masuk bangunan dan menunggu petugas yang berkejar untuk membuat liputan pagi tadi. Beliau turut sempat berpesan kepada kumpulan media agar mengutamakan kesihatan diri ketika bertugas. Jumpa lagi. Krisis politik yang melanda negara ketika ini tidak menjejaskan prosedur dan persediaan Parlimen menjelang persidangan Dewan Rakyat yang akan berlangsung 9 Mac depan. Menurut Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof, Parlimen sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan bergantung kepada perkembangan situasi politik semasa. Ditanya berhubung kedudukan kerusi Ahli Dewan Rakyat sekiranya Parlimen tidak dibubarkan, Tan Sri Muhammad Arif berkata ia bergantung kepada perkembangan semasa. Terdahulu, Majlis Angkat Sumpah Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin berlangsung di Kamar Khas Parlimen. Muhammad mengangkat sumpah di hadapan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof kira-kira jam 10 pagi tadi. Datuk Muhammad 48 tahun dari Barisan Nasional BN menang dengan majoriti 2029 undi menewaskan pencabarnya Datuk Karim Bujang daripada Parti Warisan Sabah Warisan pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis 18 Januari lalu. Jemaah yang berhasrat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah bagi menunaikan ibadah umrah dalam tempoh terdekat mungkin terpaksa menangguh seketika hasrat berkenaan selepas Arab Saudi menggantung kemasukan jemaah dari seluruh dunia buat sementara waktu. Keputusan itu diumumkan oleh Kementerian Luar Arab Saudi dalam satu kenyataan. Penggantungan yang bersifat sementara itu dibuat sebagai langkah mengekang wabak COVID-19 yang melanda puluhan negara serata dunia ketika ini. Setakat ini belum ada tempoh tertentu yang dimaklumkan oleh Kerajaan Arab Saudi mengenai jangka masa penggantungan kemasukan terbabit dikuatkuasakan. Dalam kenyataan berkenaan, larangan kemasukan itu tertakluk kepada ibadah umrah di Masjidil Haram dan ziarah Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu, larangan perjalanan keluar dan masuk juga dikuatkuasakan ke atas semua negara yang termaktub dalam Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Sementara itu, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia, PAPU, Datuk Seri Razali Muhammad Syam berkata, setakat jam 9.30 pagi tadi, Kedutaan Arab Saudi memaklumkan tiada sekatan visa umrah dan lawatan ke Masjid Nabawi di Madinah. Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan arahan rasmi menggantung sementara kemasukan jemaah umrah dari Malaysia ke negara itu. Sementara itu, Wisma Putra menerusi Twitter menjelaskan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung berita penggantungan umrah dan ziarah dari negara mengalami COVID-19. Susulan itu, kenyataan rasmi akan dikeluarkan sewajarnya. Berikutan keputusan Kerajaan Arab Saudi menggantung kemasukan jemaah umrah dari seluruh dunia buat sementara waktu sebagai langkah mengekang penularan wabak COVID-19. Timbalan Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA, Muhammad Akil Muhammad Yusof berkata pihaknya telah memberi makluman kepada pihak yang terbabit pagi tadi. Kami MATA sudah
surat selepas kami buka office pagi ini, kami dah arahkan sekretariat kami hantar surat kepada semua syarikat penerbangan yang terlibat untuk mereka memberitahu kami apakah polisi-polisi mereka. Ini seperti juga dengan masa coronavirus juga. Perkara-perkara ini, dan airline akan, pihak penerbangan, pihak perhotelan, pihak transport, ground transportation dan juga pihak kedutaan, kerana visa kita bayar kan. Jadi bagaimana kalau yang dah bayar visa tak boleh masuk, macam mana? Kita akan cuba hantar surat kepada semua pihak yang bertanggungjawab supaya mereka dapat mengeluarkan satu kata putus yang ke mana kita akan beritahu kepada member semata, dan member semata insya-Allah akan beritahu kepada semua jemaah yang terlibat. Satu sidang media khas berkaitan isu berkenaan dijadualkan dilakukan pihak MATA petang ini. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2019 akan diumumkan pada 5 Mac depan. Semua calon boleh memperoleh keputusan di sekolah masing-masing bermula 10 pagi. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pendidikan memaklumkan semakan keputusan boleh dibuat menerusi perkhidmatan MySMS seperti tertera. Perkhidmatan itu akan mula diaktifkan jam 10 pagi pada 5 Mac dan ditamatkan jam 6 petang 11 Mac. Calon juga boleh menyemak keputusan menerusi portal Lembaga Peperiksaan Malaysia. Manakala bagi calon persendirian, keputusan akan dimaklumkan menerusi pos atau boleh terus berhubung dengan Jabatan Pendidikan Negeri berkenaan. Seramai 416,416 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan itu di seluruh negara tahun lalu. Majlis Kepimpinan Pelajar Johor JLSC bakal melahirkan generasi pelapis pemimpin terbaik berkelas dunia untuk menerajui bidang korporat dan pentadbiran negara pada masa depan. Ketua Penolong Pengarah Sektor Penaziran Institusi Pendidikan Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Datin Rosliza Rosli berkata, pelajar yang terpilih menerima latihan kepimpinan di dalam dan luar negara. Menurut Datin Rosliza, program itu mendapat kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan korporat seperti pihak berkuasa wilayah Iskandar Malaysia, Wisma Putra dan Universiti luar negara. Semua pihak mengambil bahagian dan begitu yakin, memberi keyakinan yang besar dan kepercayaan yang besar kepada murid-murid seawal usia 15 tahun untuk menjadi pemimpin yang kita angkat dia seiring dengan pemimpin-pemimpin korporat, pemimpin-pemimpin agensi-agensi yang lain, diberi peluang untuk bersama-sama mendapat bimbingan daripada pemimpin-pemimpin sedia ada di negeri Johor. Sementara itu, Pegawai Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Muhammad Syahidan Zainal Abidin, berkata program yang membabitkan 20 pelajar berusia 15 hingga 17 tahun setiap tahun itu dipilih dalam kalangan pemimpin pelajar di seluruh negeri Johor. Pelajar berkenaan dibimbing untuk mengikuti pelbagai aktiviti termasuk menganjurkan persidangan antarabangsa. Jadi bayangkan seawal umur 17 tahun, mereka dapat melaksanakan satu persidangan di peringkat antarabangsa yang 100% difikirkan dan dilaksanakan sendiri oleh mereka. Menurut pengarah projek persidangan antarabangsa Majlis Kepimpinan Pelajar Johor JILSC, Nur Elisa Abdul Manap, persidangan yang dianjurkan di Johor baru-baru ini memberi peluang kepada pelajar menunjukkan bakat pengurusan bertaraf antarabangsa. Saya harap melalui konferensi ini sendiri ia memberi pendedahan kepada mereka dan apa langkah seterusnya yang mereka boleh ambil supaya mereka boleh ke hadapan dan lebih berani untuk mencuba dan explore apa lagi yang kita ada untuk para golongan belia ini sendiri. I think it's amazing. The student who spoke, who was the organizer at the start, I thought she was such an amazing speaker. It's incredible that a group of people who are only sort of a year younger than me have managed to organise this whole event. I think it's crazy. Jangan takut untuk memberi pandangan sebagai seorang remaja. Kerana pandangan seorang remaja ni berlainan dengan yang dewasa. Jadi kami generasi baru yang akan menerajui tampuk pemerintahan perlu didengar, suara kami perlu didengar oleh orang dewasa.
Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Korea Selatan melaporkan 334 kes baru COVID-19 hari ini, menjadikan jumlahnya kini mencecah 1,595 di negara itu. Angka semasa itu dikeluarkan menurut Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Korea (KCDC). Ia adalah angka terbesar dilaporkan bagi jangkitan baru di negara ini sejak kes pertama disahkan pada 20 Januari lalu. Daripada jumlah itu, 307 kes dilaporkan di Daegu, di mana terletaknya sebuah gereja yang menjadi pusat penyebaran wabak berkenaan. Sementara itu, Jabatan Negara Amerika Syarikat menggesa rakyatnya untuk mempertimbangkan semula perjalanan ke Korea Selatan berikutan penularan wabak itu. Sementara itu, China terus mencatat angka kematian tertinggi kes baru COVID-19 dengan jumlah 435 kes. Ia menjadikan jumlah keseluruhan terkini kes di negara pencetus itu sebanyak 78,499 kes. Manakala 32 kematian terbaru dicatatkan, menjadikan angka korban terkini kepada 2,747 mangsa di negara berkenaan. ...24 maut manakala 4 lagi cedera dalam nahas sebuah bas di Rajasthan, India. Dalam kejadian, pemandu bas dipercayai hilang kawalan selepas menyeberangi jambatan lalu terhumban ke dalam sungai. Media tempatan melaporkan pengangkutan terbabit membawa rombongan perkahwinan di kota. Selain pasukan penyelamat, usaha mencari dan menyelamat mangsa pada bas yang dalam keadaan terbalik di sungai berkenaan turut dibantu penduduk kampung. Sehingga kini semua mangsa telah dikeluarkan dan dibawa ke hospital di wilayah itu. India merekodkan lebih 150,000 nahas jalan raya setiap tahun yang kebanyakannya berpunca daripada kecuaian pemandu dan kenderaan yang tidak diselenggara. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Pep Guardiola memberi amaran kepada pemain Manchester City bahawa cabaran Real Madrid tidak boleh diambil mudah selepas mereka mencipta kejutan menang 2-1 pada saingan peringkat pertama 16 terakhir Liga Juara-Juara di Santiago Bernabeu awal pagi tadi. City menggegar gawang 2 kali dalam tempoh 12 minit menerusi Gabriel Jesus dan penalti Kevin De Bruyne sekaligus kemenangan pertama dalam sejarah ke atas juara Eropah 13 kali itu. Jesus beraksi pada posisi bukan kebiasaan di bahagian kiri, tetapi kemasukan Raheem Sterling pada babak kedua menolak pemain Brazil itu ke atas dan terbukti berhasil. Bagaimanapun aksi awal pagi tadi, Guardiola sekali lagi melakukan kejutan apabila tidak menurunkan Raheem Sterling, Sergio Aguero, David Silva dan Fernandinho yang hanya memanaskan bangku simpanan. Dan aksi timbal balik 17 Mac nanti, Madrid bakal beraksi tanpa kapten pasukan Sergio Ramos selepas dibuang padang pada lewat permainan susulan mengasari Jesus. Sementara itu, Luka Tuza meledak gol tunggal perlawanan untuk menoktahkan kemenangan 1-0 Lyon ke atas Juventus. Pemain tengah itu memecah kebuntuan pada minit ke-31 ketika pertahanan Juve, Matthijs de Ligt, menerima rawatan di luar padang. Juventus kendalian Maurizio Sarri yang diperkuat Cristiano Ronaldo antara pencabar kejuaraan. Namun mereka gagal mengutip bekalan gol di tempat lawan dengan Paulo Dybala menyaksikan jaringannya dibatalkan. Lyon akan bertandang ke Turin 17 Mac nanti untuk aksi timbal balik. Sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan detik-detik misi menyelamat seekor lembu oleh aktivis White Helmets di Syria selepas terperangkap di dalam sebuah telaga sempit. Namun sebelum itu, saksikan dahulu segmen BU Extra. Saya Marcella Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.